Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Okey, kita dah habis dah tentang pengangkutan bahagian enjin semua. Macam cikgu pesan, enjin tak pernah keluar lagi dalam solat SPM. Dan dia mungkin boleh keluar. Okey, bila tak pernah keluar, risiko untuk keluar tu ada. Tahun lepas juga rasa keluar kawalan elektrik sebenarnya. Tapi hidrolik ni kerap keluar tau. Sebab tu hidrolik ni satu benda yang dia tak susah, tapi sebab tak faham-faham. Okey, cikgu ulang balik Kita buat ulangan, ulang kaji. Masuk bab kawalan. Kawalan kita ada berapa? Pertama, kita ada kawalan hidrolik. Yang kedua, kita ada kawalan yang kena belajar. Iaitu kawalan yang kedua, yang sama macam hidrolik, iaitu pneumatik. Maksud dia semua sama. Beza dia apa? Kalau kami ingat. Bahagian mana pneumatik dengan hidrolik ni berbeza? Bahagian mana? Kalau ingatlah. Rasa memang tak ingat. Itu bahagian. Bukan, bahagian. Kita ada dalam sistem kawalan hidrolik dengan pneumatik, kita ada 4 bahagian. Okey, lepas kita ulang balik lah. Iaitu bahagian yang berbeza adalah bahagian pembekalan. Apa maksud bekal? Kamu sama sekarang tak bawa bekal lah kan? Ada setengah tahun dia bawa. Tapi kebanyakan tak bawa. Apa maksud pembekalan? Bekal nak bagi kan? Untuk makan. Kalau kamu bawa bekal makan kan? So, bahagian pembekalan. Maksud dia, kalau hidrolik, kamu ingat, kalau masih ingat lah kalau kamu masih ingat, hidrolik dia mula dengan apa? Tangki kan? Dia mula dengan tangki. Sebab apa dia tangki? Sebab apa dia ada tangki? Sebab berdalih. Sebab dia menggunakan berdalih. So, bila berdalih, dia mesti ada bekas. Betul? Mesti ada bekas untuk menyimpan berdalih tersebut. Tapi pneumatik tak ada berdalih. Cuma dia ada bekas juga. Dia ada tangki juga. Cuma dalam lita, dia tak ada tangki. Dia terus mula dengan simbol ni. Macam ni. Kan ingat tak? Simbol ni. Nanti dipanggil. Dipanggil, kau ingat lah. Tak ingat tak apa. Dipanggil. Tak ingat cikgu. Dipanggil. Dipanggil apa? Pemampat. Okey. Simbol itu je beza dia. Bahagian pembekalan. Yang lain, semua sama. Simbol-simbol semua sama. Sebab tu kalau kamu faham hidrolik, kamu akan faham juga pneumatik. Itu kawalan yang kedua. Kawalan yang ketiga kamu akan belajar adalah kawalan elektrik. Ingat lagi? Kalau ingat lagi lah. SPM tak habis lagi jangan lupa tau. Ingat kawalan elektrik. Kamu cakap dengan cikgu. Tak seronok cikgu cakap langsung. Ingat tak? Kawalan elektrik. Untuk yang pertama apa? Ingat. Yang pertama, yang kamu ingat simbol je. TP-T. Apa dia? Terus pada talian. Tahu dah lupa dah. Yang kedua, kita ada lita jogging. Ingat, kita ada lita jujukan. Kita ada lita palam. Ada 4 je lita. Itu yang kita ulang kaji balik sebab kebiasaan. Tapi cuma macam sebab AK AK dia taklah kata wajib keluar. Tapi kawalan pun tak kata tiap-tiap tahun keluar. Cuma kalau keluar. Sebab kita tak pasti. AK memang cikgu sebut, cikgu tak boleh kata yang ni keluar, yang ni tak keluar, yang ni tak keluar, yang ni keluar, tak boleh. Sebab kita kena anggap semua keluar. Cuma kita kena target soalan mana yang mungkin akan keluar. Kena pula tahun lepas dia jadikan soalan AK ini soalan tertutup. Apa maksud tertutup? SPM ada 2 soalan. Satu terbuka, satu tertutup. Apa maksud dia? Terbuka. Terbuka. Pernah dengar tak? Soalan tertutup. Pernah dengar tak? Beza dia. Pernah. Okay. Terbuka maksud dia lepas kamu exam, soalan exam kamu bawa balik tu. Tak? Kamu bawa keluar soalan kan? So bila kamu bawa keluar, apa yang cikgu boleh buat dengan soalan yang kamu bawa keluar tu? Cikgu boleh buat apa? Betul kan? Cikgu boleh buat analisis. Betul. Cikgu tahu, okey, soalan ini bagi satu, okey, soalan ni keluar. Soalan ni keluar, soalan ni keluar. So cikgu akan buat perbandingan, okey, tahun lepas soalan apa? Bagian satu macam JKT kan? JKT paling senang. Soalan ni sama je semua.
Bahagian B, soalan 1 apa, soalan 2 apa. Cikgu Maula dah tahu dah sebab soalan dia terbuka. Tapi tahun lepas bermulanya soalan AK, soalan adalah tertutup. So maksud tertutup, siapa yang tahu soalan tu? Siapa Orang yang yang tahu buat soalan? soalan tu. Itu memanglah orang yang buat soalan kan. Itu confirm memang tahu. Yang kedua, yang tahu, Orang yang tembak. murid yang jawab soalan tu je. Contoh kamu nanti lah, kamu kan, kamu ambil exam SPM 2021, kan? Kamu tengok soalan, cikgu cakap, cikgu, tahun ni keluar soalan hidraulik, cikgu. Cikgu tahu lah hidraulik, tapi mana bentuk soalan dia, dia tanya macam mana, litar dan macam mana, cikgu tahu tak? Cikgu tak tahu. Cuma cikgu tahu, kalau cikgu ingat, okey hidraulik. Kod yang cikgu lupa dah. Macam tahun lepas, cikgu nak check balik cikgu punya Telegram. Cikgu dah ada tanya budak lepas dia orang keluar tu, tolong beritahu cikgu soalan bahagian B, soalan 1 keluar apa, 2 apa, 3 apa, 4 ada. Supaya cikgu tahu tajuk apa yang keluar. Sebelum ni soalan ni terbuka. So bila tertutup, lagilah susah kita nak buat analisis. Lagilah payah kita nak kita nak buat spot. Cuma kita agak-agak je lah. Ada rezeki, kena alhamdulillah. Tak kena, tepuk dahi je lah. Okay. So ni yang kita akan ulang kaji. Suka tak suka, belajar sebab kita nak dapat result yang bagus supaya mudah untuk kamu sambung belajar. Okay, hidraulik. Okay, hidraulik kebiasaannya digunakan dalam kerja-kerja berat. Contohnya pada jentera, juga pada kenderaan sistem brake. Sistem brake ada tak pakai angin? Pakai angin. Pakai pneumatik? Ada tak? Pernah dengar tak? Pernah tahu tak macam mana kenderaan tersebut ada brake angin? Biasa lori ada. Tapi dia ada dua dalam satu. Satu brake angin, satu lagi brake hidraulik. Cara nak kenal dia, kalau kamu dengar dia lepaskan angin, itu adalah sistem dia brake pneumatik. Dia sebagai tambahan. Tak ada brake hidraulik tak boleh sebab pneumatik dia tak kuat. Kenapa pneumatik dengan hidraulik? Pneumatik kurang, hidraulik lebih kuat. Kenapa? Sebab apa? Geseran. Ya? Sebab? Geseran. Geseran. Tak masuk geseran. Kenapa pneumatik hidraulik lebih baik daripada pneumatik? Sebab ada motor. Dua-dua ada motor. Oh, lebih ada motor. Ya, pneumatik ada motor. Daya kilas yang besar. Itu dalam buku teks, tak payah. Gini kita open. Buka. Logik dia. Kenapa hidraulik lebih kuat daripada pneumatik? Yang kamu agak-agak kamu rasa. Kenapa hidraulik kuat berbanding dengan pneumatik? Tekanan Tahu tak tahu? delivery. Ya, tahu memanglah tekanan lah. Kenapa tekanan delivery adalah sangat kecil. Ya, tahu kenapa tekanan dalam hidraulik lebih kuat daripada tekanan dalam pneumatik. Kenapa? Memang sebab tekanan. Sebab apa? Soalan cikgu, kenapa hidraulik itu lebih kuat berbanding dengan pneumatik? Sebab nanti masa kamu masuk universiti, tak ada aja macam sekolah tau. Kamu banyak kena cari sendiri tau. Pensyarah, sebab tu siapa yang jadi pensyarah seronok tau. Pensyarah ni dia akan kita tajuk, okey, buat analisis, cari. Saya nak kamu buat assignment. Itu dia kerja pensyarah kalau kat universiti. Dekat poli masih ngajar macam sekolah. Tapi dekat universiti dia tak sama. Okey, sebab tak tahu, tak ada idea. Sebab bendalih lebih sukar dimampatkan berbanding dengan udara. Udara kamu boleh mampatkan. Sampai habis mampat pun boleh, udara masih boleh. Tapi bendalih, cecair tak boleh. Kalaulah boleh guna pepejal, dia lagi bagus. Betul? Kalau kamu dapat gunakan dia punya ni, pepejal, lagi mampatan dia tinggi. Tapi kenapa tak pakai pepejal? Cikgu banyak tanya lah. Aduh je lah. Kenapa pakai pepejal Kenapa tak pakai pepejal? Kenapa kita nak pakai bendalih? Ada tiga kan? Kita ada zarah bendalih, kita ada pepejal, bendalih dengan udara kan? Kenapa tak boleh pakai pepejal? Tak boleh mampat. Apa? Memang tak boleh mampat. Bagus tak boleh mampat. Paling bagus, tak boleh mampat tu yang bagus lah.
Okey, kenapa? Ah, Sebab sebab apa? Tak tahu cikgu, sebab kamu tak ada fikir. SPM cikgu sebut kan. Dia banyak sekarang ni soalan SPM banyak yang menggunakan pemikiran, pemahaman. Kenapa tak boleh pakai pepejal? Sebab pepejal sukar untuk digerakkan. Betul. Kalau kamu bayangkan batu, kamu letak dalam paip, kamu suruh gerakkan batu dalam paip, mana boleh gerak dia. Betul. Tapi benda lain boleh bergerak. Sebab tu yang terbaik pepejal. Tetapi pepejal tak boleh digunakan sebab pepejal sukar untuk digerakkan. Walaupun daya mampatan dia amat tinggi. Sebab tu yang paling mudah bendalih. Ataupun yang paling mudah udara. Udara paling mudah gerak. Tapi udara compare dengan bendalih, udara senang sangat nak mampat. Bendalih ni tengah-tengah. Sebab tu kenapa dia gunakan bendalih. Okey. Kalau dah ditanya dalam soalan, sebab benda yang cikgu ceritakan, dia tak mustahil ditanya. Contoh dia tanya kenapa sistem hidraulik lebih bagus berbanding dengan sistem pneumatik. Ataupun dia tanya kenapa sistem hidraulik menggunakan bendalih, tidak menggunakan pepejal, tak menggunakan udara. Dah, kamu tengok saja soalan. Sebab soalan AK macam dia sebut, dia boleh keluar macam-macam. Okay? Yang kita tak jangka soalan AK ni. Sebab tu kamu jangan sangka cikgu susah. Soalan AK. Ya, memang susah sebab soalan dia macam-macam boleh tanya. JKT soalan juga terang kamu dah tahu soalan dah. Cuma beza JKT dengan AK, JKT kamu tahu buat, boleh buat, tak tahu buat, kamu tinggal. Cuma AK dia terlalu luas. Sebab tu kalau kamu keluar exam AK kan, kalau kamu rasa cikgu susah cikgu, InsyaAllah tak apa, kamu jangan takut. Okay? Tapi AK kamu kata JKT cikgu senang cikgu, senang tu takut. Sebab apa? Sebab graf untuk JKT tinggi, graf untuk AK rendah. Okay. So, tengok sistem hidraulik, apa kelebihan dan kekurangan dia. Okay, sistem hidraulik, kelebihan dia menghasilkan daya kilas yang besar walaupun penggerak hidraulik bersaiz kecil. Daya kilas apa? Pernah dengar tentang enjin? Ingat? Daya kilas yang tinggi. Motor enjin petrol mana yang daya kilas yang tinggi? Dua lejang. Dia daya kilas yang tinggi. Okey, hidraulik daya kilas yang besar. Tinggi maksudnya laju, besar maksudnya kuat. Okey, dia lebih kuat. Penggerak menghasilkan tindak balas yang cepat dan lancar sebab dia menggunakan bendalih. Penggerak hidraulik boleh dikendalikan berterusan tanpa terputus sebab air, kan? Air, peribahasa air. Ajar bahasa Melayu sikit. Bagi air dengan Air dicincang tak akan putus. Macam tu lah tadi, gaduh macam mana pun insyaAllah sampai ujungnya akan bersambung balik. Sebab tu air tak pernah terputus-putus berbanding dengan udara. Udara boleh terputus-putus. Kemudian peratus kehilangan tekanan akibat beban yang dikenakan adalah sangat kecil. Maksud dia hidraulik dia gunakan bendalih. Bendalih ni kalau boleh mampat, dia mampat sikit je. Tapi udara dia boleh mampat banyak. So udara banyak kehilangan. Kamu bagi banyak tapi hilang pun banyak. Okay. Cuma beza dia kata kekurangan hidraulik kompleks sebab dia kena ada motor, ada pump apa semua dah. Kemudian kos penyelenggaraan tinggi. Kenapa kos penyelenggaraan yang tinggi? Kenapa dia kata kos penyelenggaraan yang tinggi? Motor mana yang penyelenggaraan tinggi? Motor 2 lejang ke 4 lejang? Ingat tak? Motor? Bukan motor, enjin. Kenapa 4 lejang? Kenapa tak enjin petrol 2 lejang 4 lejang? Yang mana maintenance lagi tinggi? 2 lejang ke 4 lejang? Yang mana? 4 lejang. Kenapa? Sebab 4 tapi tak tahu. Yang lain ni pakat-pakat tidur. Sebab tu cikgu suruh buat latihan ni masa depan ni senang. Lepas tu tak tahu tau. Tak ada respon. Kau taib ke, tak nak bercakap dengan cikgu malu lagi nak cakap. Cikgu suara kami mahal cikgu. Hati chat dengan cikgu. Cikgu buka untuk ni. Sekejap, cikgu. Soalan apa tadi? Soalan dia, kenapa Soalan apa? motor 4 lejang maintenance-nya lebih tinggi? Kenapa? Barangnya mahal. Salah. Aduh.
Kena Sistem tukar. kompleks. Salah. Memerlukan kemahiran. Salah. Pak Lejang ni dia punya Ya. Kompleks. Apa dia? macam mana kan? But dia kena tukar. Dia dekat tu. Dia Dia dekat tu. sebab Lejang dia ada 4. Memang ada 4. Hantok lah 4. Kena 200. Tak salah. Kenapa 4 lejang lebih tinggi maintenance dia berbanding 2 lejang? Sebab dia kena tukar. Ya. Ayat tak pernah habis. Sebab Dia benda nak tukar tu lebih banyak daripada 2 Lejang macam tu. ayat salah. Lain. Siapa yang cerdik sikit kelas ni? Bentuk yang lebih rumit. Salah. Orang tukar carburetor. Ya, kamu tukar carburetor. Sebab Pak Apa Lejang lah. dia selalu kenderaan besar. Salah. Oh. Takkan tak ada seorang boleh jawab. Penat kau ngajar. Tangan tak boleh buat. Apa dia? Tak ada tangan tak boleh buat. Salah. Dia tukar banyak Minyak cepat benda. kotor. Apa dia? Minyak ada cepat kotor. Salah. Memanglah minyak cepat kotor. Apa benda? Okay, kenapa penyanderaan dia tinggi? Mudah je. Kamu kena tukar minyak enjin, kerap, itu je. Itu je. Itulah masalah ni kot. Sebab kamu, Minyak enjin. memang Memang. tak, kamu cakap, cikgu tahu. Sebab tu kadang-kadang bila kamu jawab soalan SPM kan, kamu keluar confident tau, cikgu. Saya rasa saya boleh jawab semua betul cikgu. Ayat kamu rasa jawapan kamu betul, tapi kamu tulis tu, kalau kamu kata apa contohnya minyak enjin cepat kotor. Skema dia bukan minyak enjin cepat kotor, skema dia kerap menukar minyak enjin. Memanglah kena minyak enjin tapi maksud dia lain. Melainkan kalau kamu kata Dia ada cara nak tulis tu tak tahu. tak memanglah sebab tu itu masalah dia. Kalau kamu tulis tak reti, walaupun kamu tahu benda tu tapi kamu tulis lain. Kamu ingat pemeriksa tu faham ke yang kamu nak tulis tu? Apa ayat cikgu pada kamu bila kamu jawab periksa? Ingat tak pesan cikgu? Bila kamu jawab soalan periksa, apa kamu kena anggap pada pemeriksa? Pemeriksa tak tahu apa-apa. Ya, tapi soal dia pemeriksa tu bodoh. Bila kamu macam kamu tak, kamu tahu orang yang kamu nak cerita tu apa benda pun tak tahu. Katakanlah kamu nak cerita kan, contohlah katakan kamu nak cerita pasal enjin. Dia tu enjin pun tak pernah dengar. Enjin tu apa? Dia tak tahu kan. Yang tak lah enjin 4 lejang, 2 lejang. Dia tak tahu enjin tu apa. So bila kamu tahu dia tak tahu, kamu kena terangkan, kena bagi dia tahu. Faham? Itu maksud cikgu. So jawab exam, anggap pemeriksa itu tidak tahu. So bila kamu anggap pemeriksa tak tahu, apa kamu kena buat? Apa kamu kena buat bila kamu jawab periksa? Terang semua salah satu. Kamu Terang. akan ceritakan dengan lebih detail tu. Tapi kalau kamu tahu yang tanda paper tu cikgu, alah cikgu ada takkan tak tahu kot, kau pilih simple je. Tu shortcut je, GKT contoh kan. Kau pilih GKT kan. Ataupun kamu pilih AK. Cikgu tahu AK tu apa, asas kelestarian. Kalau orang tu tak tahu AK tu apa, dia tak ajuk kelestarian. AK ni apa? Aku kamu. Ke apa? Dia nak fikir, apa benda budak nak tulis? Dia tak boleh faham. Sebab tu bila kamu jawab exam, sebab macam dia sebut SPM, dalam hidup kamu akan buat berapa kali? Sekali. Dia ibaratkan kamu mati. Kamu mati sekali dia tahu. Sebab tu kalau SPM juga sebut, kalau boleh, kalau kita tahu hidup kita ni sekali dekat dunia, kenapa kita tak buat yang terbaik? Betul. Kita dekat dunia hidup sekali tau. Terbaik. Kenapa kita tak nak buat terbaik? Kalau kita tahu benda tu sekali aja. Kan? Kamu dapat hidup dengan bapak, dengan mak kamu berapa kali? Sekali. Betul. Sekali je. Kenapa kalau sekali kenapa lah tak buat baik? Okay. Ni dah bapak dia lawan-lawannya. Okay. So, kena kerap tukar minyak enjin. Sama juga macam hidrolik. Kenapa kena kerap tukar? Apa fungsi hidrolik ni sebenarnya dalam ni? Kenapa dia kerap tukar? Kenapa perlu ditukar dengan kerap minyak enjin? Sama juga macam hidrolik. Sebab apa? Dia makin ikat makin susah nak bergerak. Makin ikat makin bagus. Likat lagi bagus. Kalau minyak enjin likat, sebab kamu tengok minyak enjin, bila kamu masa tukar dia likat. Tapi lepas kamu pakai 5,000, dia dah cair dah. Lebih cair daripada air. Maksud dia, apa benda alir ni, bila dia bergerak, kan dia menghasilkan haba, geseran. So minyak itu tujuannya
untuk mengurangkan geseran. So bila panas, lama-lama minyak tu akan tukar jadi hitam lah, macam minyak enjin kan. Kemudian kelihatan dia akan berkurangan. Itu dia punya keburukan. Kemudian ketiga keburukan dia kalau lah, sebab kalau kamu kerja kilang lah kan. Kalau kamu ambil maintenance nanti, kamu ambil mechanical engineering, kena pula nanti kamu kerja kilang di bahagian mesin. Kena kalau mesin tu menggunakan sistem hidraulik, kebiasaannya kamu akan main dengan minyak. Kalau kamu buat maintenance, sebab cikgu pernah kerja bahagian maintenance. Okay, bila maintenance aja, main minyak lah, macam kamu repair kereta. Kan? So, kalau bocor, risiko bocor itu ada. Okay, minyak kalau bocor nampak tak? Contoh macam kereta kamu kan. Kamu nak tahu bocor tidak, kamu tengok kat lantai. Kalau ada bekas minyak, maksudnya enjin kamu bocor lah tu. Beza dengan udara. Udara boleh bocor tak? Udara bocor nak tahu macam mana? Bau. Ada kot udara bocor, bau. Tak masuk akal betul. Saya kat air. Udara kalau bocor, macam mana kamu tahu? Macam mana kamu tahu udara tu bocor? Cek je lah. Kalau minyak gelembung. mendadik, nampak. Ada apa? Gelembung. Cek dekat air, lepas tu ada gelembung-gelembung. Tak payah, ni tak air. Air tak ada, Faris. Macam mana kamu nak tahu ada kebocoran udara pada sesuatu bahagian? Makin kempis. Bunyi. Jangan Ada bunyi. percaya. Ada bunyi. Itu je. Bunyi. Ada bunyi je. Dah lah, cikgu saya dah cakap ni. Tak dengar. Maksud dia, udara senang. Kalau dia bocor, kamu dengar bunyi. Itu je. Tapi kalau bendali, kamu tak dengar bunyi. Kamu nampak kesan dia. Sebab tu, kalau dari segi kelestarian, sistem yang gunakan hidrolik lebih mencemar alam sekitar berbanding dengan sistem pneumatik. Sebab pneumatik, kamu lepaskan udara, tak ada masalah. Okey. Pencemaran pendali, okey. Ni contoh pencemaran kan. Menyebabkan kalau ada kebocoran, mampatan tak dapat dilakukan dengan baik, maka kekuatan dia tak adalah, daya dia. Bila benda bocor kan, sama juga macam enjin kan. Kalau kamu setting injap tak betul, masa mampatan dia tak cukup bagus, susah nak berlaku letupan. Okey, itu pencemaran. Last sekali adalah sistem dia kompleks dari segi penyelenggaraan. Susah sikit. Okey, itu adalah sistem kalau ada kebaikan dengan keburukan. Ini biasa kalau tengok kan, hidrolik kan. Okey, ni yang cikgu nak ajar perkiraan hari ni. Kamu dalam saya akan belajar kan konsep daya, tekanan, kerja dan kuasa. Okey, pasal dalam saya belajar tak benda ni? Daya, belajar dalam saya. Cikgu saya baca cikgu Latifah korang tak undi cikgu Latifah menang cikgu ni ke? Tak. Cikgu Hasanam tak pilih? Tak undi. Korang undi siapa? Cikgu Nuriza. Cikgu Nuriza menang kan? Tunjuk cikgu. Cikgu Cikgu tak Malah. masuk. Cikgu Malah. Cikgu lah. Saya buat pengetua. Weh. Pengetua tak ajar kau. Okey. Tengok soalan dia senang. Tapi kamu tetap tak faham sampai sudah. Sampai sekarang duk. Dia simple tapi bila keluar soalan budak payah nak jawab. Okey. Sedangkan dia senang tau. Okey, yang pertama daya. Daya bahasa Inggeris panggil apa? Force. Lepas tu simbol dia adalah F. Okey. Daya, okey, digunakan menggerakkan satu objek. P adalah tekanan. Ini sikit lah. Okay. Yang kamu, dia ada 3 benda yang penting. 1, daya. Okay. Yang 2, tekanan. Okay. Yang ketiga, luas. So, formula dia, F equal to, kita panggil P lah. P kali dengan A. A adalah luas. Unit dia meter persegi. Ni Pascal. Unit bagi daya adalah Newton. Benda simple. Okay. Contoh. Kalaulah dia, biasanya ada 3 kan. F sama dengan PA. Kalau dia bagi F, dia bagi P, nak cari A adalah A sama dengan F kali P. Betul? Betul? Betul salah? Salah. Admit confirm gagal. Cikgu tahu. Bahagia. Betul salah? Betul salah? Iskandar betul salah? Iskandar hilang. Iskandar. Betul salah Iskandar? F dengan
P kali A sama dengan F kali P. Betul? Iskandar? Betul. Betul. Alhamdulillah. Amsyah? Betul? Amsyah hilang. Amsyah? Betul. Betul. Salah betul? Betul. Betul. Salah. Janganlah malulah bang. Korang kalau benda ni kan, kalau kamu benda ni pun kamu salah kan. Sebab tu cikgu berani sebut lah. Kalau ini pun kamu salah. Yang pertama ni bukan sumpah tau. Dia tak sumpah. Admits. Okay, admits mungkin susah nak lepas. Yang kedua, maths untuk kamu dapat A plus pun cikgu rasa susah. Sebab kamu tukar tempat pun kamu masih tak faham. Betul? Dia simple kan? Basic matematik apa? Basic matematik. Kerja matematik. Tambah, tolak, bahagi, kali. Lagi. Kan? Tambah, pindah sebelah, tolak. Tolak, pindah sebelah, tambah. Bahagi, pindah sebelah, kali. Kali, pindah sebelah, bahagi. So, kamu nampak depannya ada apa? Kali. Betul? So, patutnya A sama dengan F bagi dengan P. Ni basic lah, basic. Sebab tu cikgu tekankan matematik. Kamu set dalam kepala otak kamu yang dalam, yang paling dalam. Kamu mesti target A plus. Mesti. Kenapa cikgu cakap mesti target A plus? Sebab kamu nak cover admits yang tak berapa cantik. Tapi kamu buat bodoh juga. Cikgu kelas cikgu Faridah. Kamu cikgu Faridah ajar kan? Betul? Cikgu Faridah kan dia rasa? Ya betul. Betul. Ramai yang tak masuk. Ramai tak nak fokus. Ramai tak nak belajar. Dua subjek cikgu pesan selalu untuk kamu tahu. Dua subjek yang kamu mesti aim dapat A plus. Cikgu AK, kamu tak aim A plus. Cikgu tak marah, tak kisah. Dia membantu je. Iaitu maths dengan sains. Pastikan set dalam otak. Dua subjek ni aku mesti dapat A plus. Sebab aku bukan budak kelas sains. Bila aku bukan kelas sains, math dengan sains aku mesti dapat A plus untuk sama level dekat aku dengan dia orang. Tapi kalau kamu dapat math C, sains C, memang kamu ni result tak kira strong lah. Itu je. Kalau rasa nak sambung ke depan, jauh. Kalau tidak, udah itu je lah. Okay, ni contoh Tengok contoh pengiraan. Okay, ni pengiraan apa ni Okay, contoh ni tekanan. Ini dalam fizik masih belajar. Okay, tekanan aliran air. Kenapa yang ini kenapa yang ini tinggi, yang ini rendah? Kenapa? Apakah yang menyebabkan mempengaruhi paras? Anda buat dalam sains ada kan? Paras ni. Ada tak belajar? Cikgu belajar fizik dulu. Cikgu ingat dulu. Apa yang faktor mempengaruhi paras air? Dalam apa kata tiup tu lah. Apa faktor yang mempengaruhi dia? Udara. Ya, tahu. Tahu lah udara memang udara, tekanan. Kenapa ni tinggi? Kenapa ni tinggi? Kenapa tinggi? Kenapa dia kata dia tekanan paling tinggi? Kenapa dia kata tekanan? Kenapa je? Kalau ni cikgu, kalau bertanya, cikgu kenapa yang ini tekanan tinggi, yang ini tinggi? Yang ini tekanan rendah, yang ini rendah. Kenapa Kenapa? Tak tahu. Kalau keluar soalan ni dalam fizik adalah. Walaupun cikgu fizik dapat A juga dapat C je. Tapi ingat lagi sampai sekarang. Sebab kenapa kamu berada di dalam air yang orang dulu kata, jangan beli lombong, nanti kena tarik dia hantu air. Tapi kalau kamu berenang dekat laut, dia berbeza. Kenapa kamu pergi kawasan bukit, kamu rasa berdengung, berdesing. Tapi bila kamu masuk dalam, kamu rasa kamu macam dihimpit. Kenapa? Tekanan, pressure. Dia semua tekanan. Okey, itu semua pressure. Okey, pressure apa? Kita kalau ingat dalam sains kamu belajar, kita ada tekanan atmosfera, betul? Belajar tak? Boleh masuk. Okey, faham tak? Faham tak? Okay, tekanan atmosfera. Dia hilang dah. Tekanan atmosfera maksud dia, kalau tekanan ni rendah, tinggi, dia tolak. So, dia lagi kuat daripada tekanan atmosfera. Sebab barang ni terhenti apabila
tekanan atmosfera dengan tekanan di dalam di bawah ni dia sama level. Baru dia berhenti. Tengok siapa kuat. Kalau bawah kuat dia akan tolak lagi atas sampai dua-dua sama kuat. Okey. Faham tak cikgu? Kenapa tekanan dekat sini tinggi? Sebab aliran air di sini lebih perlahan berbanding dengan sini. Sini bila air laju, maka tekanan di sini rendah. Faham? Aliran air ni, maksudnya kalau ikut kelajuan, ini nombor 3 laju, ini nombor 2 laju, ini nombor 1 paling laju. So bila laju, okay, macam kamu apa, boleh cuba pergi dekat tepi highway. Okay, tapi jangan bunuh diri Pergi dekat tepi highway. Okay, ni buat eksperimen. Cikgu Alin suruh buat eksperimen ataupun kamu pergi tepi jalan raya, kamu berdiri. Satu bila kereta lalu. Satu kereta. Kamu akan rasa kamu tertarik sikit ke arah dalam kan? Sebab bila kereta nak bergerak, sini tekanan rendah. So atmosfera akan tolak badan kamu. Kamu akan tolak sikit. Tapi bila lori lalu, kamu kurang rasa apa? Sebab lori kan slow. Kan? Slow. So kalau kenderaan yang laju, bila benda yang laju, kita akan tekanan akan berlaku rendah dekat tepi ni. So atmosfera lagi tidak akan tolak. Itu kalau kamu cuba di sebelah kereta yang bergerak yang laju, kamu akan rasa kamu tarik ke arah kereta tu. Sebab dia bergerak, tekanan dia rendah, so atmosfera lebih tinggi. Itu contoh. Okay, kenapa dia berlaku paras ni. Dan dia berhenti apabila tekanan atmosfera dengan tekanan air ini sama. Level dia sama. Baru dia berhenti. Selagi tak berhenti, siapa kalah? Dia, kalau yang atas kuat, dia akan tekan. Kalau bawah kuat, dia akan tolak. Sama juga dalam air. Dalam air, kalau kamu pernah menyelam, bila kamu selam dasar laut, tekanan dasar laut adalah lebih tinggi. Okay? Sebab tu kita boleh berenang dasar laut, demi shoot, demi baju semua, special tau. Sebab dia nak tahan tekanan di bawah tu. Macam kapal selam tu. Ya, macam kapal selam. Tapi kalau kamu berada di angkasa, tekanan rendah. So badan kamu akan kembang tu. Kamu rasa macam tu, kita kat bukit, kita rasa berdesing tau. Sebab tekanan atmosfera lebih rendah daripada tekanan badan kita. So kita rasa macam kembang. Itu sebab kita kenapa dekat bukit kita boleh berdesing. Bila kita masuk dasar laut, dasar air, kita rasa macam kita dihit. Kalau orang dulu kata tu juga hantu raya tarik. Bukan sebab hantu raya, sebabkan tekanan dalam air. Alright. Ini contoh faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Ada 5. Tak susah. Tapi kalau tak ingat memang tak boleh nak. Jawab 1, paip kecil. Okay. Paip yang terlalu kecil. Sebab tekanan mempengaruhi saiz paip. Kalau paip besar, tekanan dia besar lah. Kan? Paip kecil, tekanan kecil. Okay, paip yang panjang. Ini semua faktor-faktor yang mempengaruhi. Banyak bengkok. Kan? Dia contoh kalau cerita pasal paip ni, kalau jalan raya, kalau jalan raya kecil, so yang boleh lepas ni sikit lah kan. So tekanan dia, kamu stres lah. Jalan kecil, kereta banyak. So tension kena queue. Tekanan tinggi. Tapi kalau paip panjang pun masalah sebab jauh. Banyak bengkok, tak boleh bawa laju. Okay, banyak sambung. Sambung dia banyak stuck kan. Banyak simpang contoh. Kemudian banyak bengkok. Kemudian kelikatan benda yang tinggi sangat. Dia susah nak mengalir. So ni 5 faktor yang kamu kena hafal. Kadang-kadang boleh jadi soalan bahagian B juga. Terangkan faktor yang mempengaruhi tekanan di dalam bendali. So ada 5 benda. Berarti ni banyak tau nak kena baca. Okey. Kemudian satu lagi yang kamu kena ingat, dalam hidrolik apa yang sama? Banyak kerja sebut Apa yang sama dalam hidrolik? Dalam sistem hidrolik apa yang sama? Ingat tak? Tekanan. Maksud dia tekanan di mana-mana adalah sama. Okay, kalau kamu tengok gambar ni, kalau kamu ambil ukur tekanan dekat sini sama, dekat sini sama, di mana-mana kamu ukur tekanan dalam bendalih, dalam satu sistem, okay, di mana-mana sahaja tekanan adalah sama. Itu kena pastikan, kena jelas tekanan adalah sama. Okay, contohnya katakan, ni ada 2 ombak.
Okey, omboh F1, F2. So bila kata tekanan adalah sama, okey, maksudnya P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Wah, tak keluar. Okey. Tadi formula daya F sama dengan ni kan? Formula daya tadi kan? Betul? Satu lagi soalan. Formula asas daya apa? Belajar dalam sains. F sama apa? Ini untuk hidrolik. Tapi dalam sains ada satu formula khas untuk daya. Yang umum. Apa dia? Kalau kami ingat. Cikgu Latifah Hajar. F sama dengan? Tak ingat? Tak. Tak. Itu M. Kalau ingatlah. A. Alah, bukan A besar lah. A besar apa? Kalau simbol A besar untuk apa? Simbol A besar untuk apa? Acceleration. Ampere lah teruknya. Ampere tu unit. Ampere dia akan tulis A. Memanglah ampere, simbol ampere. Betul. Betul Izzat? A. Okay. Itu Luas. unit. Itu unit. Itu unit. Unit. A Amount. tu ampere unit. Bukan amount. A adalah luas. Luas. Area. Area. A tu area. Area. Luas. Tapi formula asas bagi daya adalah F sama dengan MA. Tapi bukan A besar. A kecil. Silap. A kecil. A kecil ni apa? A kecil ni apa? Kamu banyak nak kena belajar tau. A kecil tu apa? Ini budak fizik belajar lah. Tapi budak kelas saya ada ni asas ni. A adalah bahasa Inggeris dia apa? Acceleration. Acceleration. Cikgu bahasa Inggeris bangang sikit. Itu masalah je. Acceleration. Boleh lebih kurang lah. Bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayu? Dipanggil Kejutan. kejutan graviti. Betul? Kita belajar sains sikit kalau ingat. U apa U? Unit. Yang angguk kau. Orang dah cerita pasal acceleration ni. U apa? Simbol U. Sebab tu, bila ditanya kamu tak tahu jawab kan, maksud dia kamu sains pun dia rasa kalau yang simbol-simbol. Kamu belajar sains ni juga rasa ni? Micro adalah, Micro. Bukan. U adalah halaju awal. Ingat. V adalah halaju akhir. Ingat. Density. A sama dengan V. Density. Ingat tak belajar sains? Ingat. Aduh. Ingat. Tak ingat cikgu. Rasa dalam maths pun ada juga rasa kan? Pasal dalam maths pun ada. Masa kalau belajar formula ada kan? Okey, tak apalah. Itu dalam sains. Sebab tu kamu banyak dalam bila ambil degree dia kan. Tapi degree kau pernah matang, tak ada masalah. Bukan senang nak belajar. Kena pula kamu bangang bahasa Inggeris macam cikgu dulu. Abah jenuh je abah. Nak belajar bahasa Inggeris. Buku teks semua bahasa Inggeris. Jenuh. Okey. Buku juga semua bahasa Inggeris. Okey. P sama dengan ni. So formula asas F sama dengan P darab dengan A. So kita terbalikkan. Jadi P sama dengan F over A. Lepas tu kan nampak kenapa F sama dengan F1 bagi A1 hasil daripada P1 sama dengan dia ganti kan. Yang ni dia ganti kan. Ada kamu ini tak kerti kan. Okay, dia ganti kan. Okay. So, kalaulah cikgu nak cari F2. Tak, formula ni betul salah? Rasa macam puasa tu. Cikgu ngaju ni macam dekat sekolah. Suara cikgu kuat satu taman je ni kau. Betul tak formula ni? Betul salah? Betul ke salah? Entah cikgu, kami semua tak tahu. Betul kot. Betul kot? Tengok tu betul. Ya. Sebelum kita nak hukum betul atau salah, kita kena fikir dulu. Tengok dulu, perhati dulu. Jangan terus judge. Cikgu betul cikgu. Salah cikgu. Kamu main hentam ke rumah je. Salah Dalam tu, kehidupan salah. kita, jangan kod kenapa dia salah. Contohlah F tu bukan A ke? yang mana? F tu adalah A. Pandai. Dia patutnya F1 bagi A1, F2
Patut A2 lah. Kenapa dia letak F2? Salah. Faham tak? Sebab tu kalau kamu perhati betul, kamu akan nampak salah. So bila kita nak terbalikkan formula, contohlah katakan, okay, ini A, kita cikgu betulkan ni A2. Katakanlah kalau cikgu nak cari A. Cikgu akan buat betul atau salah. Saja nak tengok kamu A2, okay. Sama dengan, sebab cikgu sembang dengan cikgu. Cikgu sekolah dia tak pernah ajar macam cikgu. Cikgu lah satu cikgu yang ajar benda salah. A2 sama dengan F1 bagi A1 kali F2. Okey. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, Ilham kata betul. Betul. Cikgu dah pesan dah. Tengok dulu. Cikgu ajar tak semestinya betul. Kamu kata cikgu salah. Takkan cikgu ajar salah. Okey. Betul kan kalau salah? Salahkan kalau betul. Salahkan kalau betul, betulkan kalau salah. Okey. Siapa kata salah? Tak berani. Siapa berani tengok muka Dia ada jantan? Faris cakap salah ni. Okey, Ilham. Tak apa, Ilham berani cakap. Betul kan Ilham? Kau kata Ustaz juga salah? Ilham sebut. Apa itu? Ilham jawab. Betul kan? Kamu Yang kata mana? salah. Saya cakap Ya betul. Allah. Kau kata betul. Siapa kata salah? Siapa kata salah? Ya. Tadi. Azam. Azam kata salah. Ya. Azim. Bukan. Ya. Okey, tak apa, bagi Azim. Azim, Azim. kamu kata salah betul kan? A2 sama dengan A2 sama dengan lagi F1 F1 per P1 P1 kali F2. F2. Tak, yang bawah tu P. P2. Betul. F2 P2. P2. Sini. Ini Azim. Okey, ini Azim ni jawapan. Siapa kata salah lagi? Betul kan? Tak apalah. Cikgu kan boleh empuk kamu pun. Jauh. Cepat. Siapa lagi kata salah? Yang kata salah. Betul kan? Kalau betul, okey lah. Ya, tak tahu tu yang masalah tu. Ben. Siapa nombor satu? A2. Siapa? Azam. Okey, A2. Tak kata cikgu. Kita jawab sama. A2 sama dengan Sama dengan F1. F1 P2. P2 bagi kali. Bagi. Okey, betul? Darab Jawab P1. P1. Okey. Kelas kamu yang paling pandai siapa Israf kot. Israf. Saya. Izzat okeylah. Amat kecil hati Izzat. Wow. Okey, Izzat. Izzat. Dia ambil kredit. Okey. Tak apa. Puji diri sendiri bagus Izzat. A2 sama dengan Izzat. Jawapan saya sama macam Azim. Tak payah cerita sama. Cuma nak tanya adik orang dapat CE ni. Kokot dia pun dapat CE macam abang ni. Ijab. Israf. Ya. Apa dia? Kau tidak kau memang bahasa kasarnya faham je tak nak sebut. Saya bahasa kasar tu lah itu. Tak, cubalah A2 sama dengan. Tak tahu aku. Saya tak faham tahu. benda ni. Tak faham. Dia macam Apa dia? saya tengah blur aku. Okey, tak apa. Last kali ceritanya. Sebab dia rasa kalau nampak cerodik sikit tapi tak tahu betul tidak. Ben ni kan. Ben. Nampak macam cerodik. Ben, betul salah? Salah. Ya. Salah. Apa betul Ben? A2 sama dengan? A2 sama dengan F2 F2 darab A1 dan A1 per F1. F1. Ini budak kelas sains. Siapa kelas sains lagi? Faris. Kamu kelas sains Faris? Faris? Bukan? Khairul Ikhwan. PT3 5A tu. Okey. Nasib baiklah Ben ni betul. Budak kelas sains. Tak, sekarang ni yang cikgu pelik. Mana datang P2, P1 ni bang? Daripada mana datang ni? Formula cikgu cakap. Formula asal dia. Yang ini. F1 bagi A1 dengan F2 bagi A2. Mana datang tiba-tiba P pula ni? P ni atas. Dia tak masuk campur dah. Dia dah tukar dah. P1 dengan F1 A1. P2 dengan F2 A2. Cikgu tanya A2. So pakai formula ini je lah. Yang tiba-tiba datang P tu tak mana pula datang P nya. Faham? So
sepatutnya cara mudah tak? Kalau kamu takut nak tunggang terbalik, kan? Kadang kamu, cikgu, yang cikgu pandai salah, betul, sama ke tak macam soalan ni? Kalau cikgu buat macam ni, adakah sama atau tidak? Cikgu buat A1 bagi F1 sama dengan A2 bagi F2. Adakah yang ini sama dengan yang ini? Kalau kamu faham, kamu akan tahu depan. Tapi kalau kamu tak faham, entah cikgu. Nampak sangat saya bodoh tu. Sama ke tidak? Soalan kita sama. Adakah F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi 2 sama dengan nilai A1 sama dengan ni? Adakah sama ke tak? Tak. Ibrahim kata tak. Siapa yang kata tak? Okey, satu cara dalam matematik pun sama tau. Kalau kata-kata tiba, kamu bengong pasal konsep kan. Kamu pening tau. Konsep ni Cikgu Alim tak faham apa pusing. Kamu jadikan dia nombor. Contoh katakan kan. Okey, katakanlah cikgu bagi A1 2. Okey, contoh ganti tak faham tak cikgu Tak boleh cikgu ajar lari sikit lah sebab cikgu rasa mat empuk sangat. Okey, katakan F1 sama dengan 2. A1 cikgu buat 4. Kemudian F2 cikgu buat 3. A2 cikgu buat 6. So, bila kamu bahagi, kan, ikut formula ni balik, 2/4 sama dengan 3/6. Sama tak? Nilai dia. Sama tak? Sama tak? Dia tanya. Oi. Dah hilang dah semua nama cikgu dah. Tak ada seorang jawab. Sama ke tak? Ataupun tak dengar suara cikgu? Korang senyap ni cikgu rasa Sama cikgu. sama ke tak? Janganlah cikgu takut tak dengar suara cikgu. Cikgu cakap seorang. Adakah ni sama? Sama kan? Sama. Iaitu ni berapa? Ni setengah, ni setengah. Betul? So, bila kalau cikgu terbalikkan dua-duanya, cikgu buat opini, cikgu terbalikkan dua-dua, sama tak? Sama tak? Sama. Tapi memang nilai tak sama. Nilai ni jadi 2. Nilai ni setengah kan? Tapi sebenarnya nilai ni sama. Sebab tu cikgu, kalau cikgu ngajar budak, cikgu pernah fizik dulu tau. Kalau kamu tak faham, kamu cuba masukkan nilai untuk nampak. Faham? Untuk mudah terbalikkan. Ni pun sama. So, bila benda ni dekat di atas, dia lebih mudah kan? Contohlah kalau cikgu terbalikkan. Tadi A dekat bawah kan? Sebab kamu cikgu takut, kamu lemah untuk pusing-pusing kan? Bila kamu terbalikkan, cikgu takut kamu jadi bengong. Sebab A ni kat bawah. Sebab kita nak tak A dekat atas. So, ni A dekat atas kan? Bila A kat atas, jangan kacau. Yang ni nak kena kacau tak? Ni. Perlu kacau tak? Perlu ke kacau? Tak perlu kan? Perlu ke tak? Sebelah sana. Macam kamu buat matematik lah. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 ni kena kacau tak? Tak. Tak. So kekal sebab 4 sebab orang sana. Kita tak kacau dia. Itu rumah orang lain. Yang kena kacau apa? Yang 2 ni kan? Sebab 2 ni dah tak? Bila pindah sebelah jadi bagi. So X sama dengan 2. Ni basic. So kalau kamu kaitkan dengan pun sama. A2. Yang ni kena kacau tak? Sebelah sana. Perlu kacau tak? Tak. Dia kekal A1 bagi dengan F1. Yang ni. Pindah sebelah jadi apa? Pindah sebelah jadi apa? Tak ada siapa nak jawab. Jadi darab. Ataupun kau kena darab. Tak, kalau korang tak bercakap, korang tak faham. Dua tu je, konsep dia. So kalau cikgu nampak ni, kamu matematik, cikgu cakap tahu terang, korang matematik lemah. Kalau korang tak dengar cakap cikgu, okay, tak pulang pada kamu lah. Tapi kalau kamu maths kamu tak cukup strong, science tak cukup strong, subjek ST nanti kamu tak strong tau. Sebab kamu tak ada fizik, kamu tak ada kimia. Okay, sebab tu juga kenapa cikgu sebut, selalu cikgu bising kat kamu, cikgu tak kisah AK kamu tak dapat A pun, cikgu tak kisah langsung. Sebab dia tidak membantu sangat. Tapi matematik dengan sains, kalau kamu memang ada niat nak sambung masuk belajar dekat universiti,
kamu kena pastikan mat dengan sains mesti dapat A+, tak apa, set tinggi, kejar A+. Tapi cikgu rasa banyak daripada kamu usahakan A+, cikgu. Nak dapat C pun payah cikgu. Usahakan C cikgu. Nak dapat ini pun dapat tak hidup. Tuan Nasrul? Tuan Nasrul? Betul, kalau ada mukmin sama. Nak dapat ini boleh dapat Nasrul? Pasalnya? Ini nak dapat pun cikgu. Ini pun cikgu payah. Usahakan cikgu minta saya dapat A+. Memanglah payah kalau kamu tak belajar. Sebab tu nasihat cikgu. Terpulang pada kamu lah. Kalau rasa nak bagi subjek kamu strong, kuat, mat dengan sains kamu mesti dapat result yang terbaik. Paling kurang A. A- pun gagah lagi lah. Tapi kalau dapat A+ memang terbaik. Sebab budak tahun lepas ramai yang dapat mat dengan sains A tu. Budak tahun lepas. Bukan sebab dia orang pandai, graf rendah. Itu dapat dia orang letak result bagus tu. Okay? Okay, boleh ya? Okay, cikgu bagi satu contoh je. Dah pukul 3 minit. Kamu bagi lama kamu bingung je ni. Okay, contoh. Dalam sistem hidraulik, okay, contoh katakan ini lah. Dekat klinik gigi kan. Okay, biasanya akan ada dua tempat. Satu daya kat sini yang dipanggil F1. Satu lagi, bila kamu tekan, satu kamu tekan. Bila kamu tekan satu tempat, confirm satu tempat dia akan naik kan. So bila kamu tekan, kamu akan mampat ke medali ni, betul? So bila kamu tekan, tekanan dia akan tolak di sini. Maka terhasilnya F2. Daya di bahagian atas. F2 kat sini, F1 kat sini. Itu daya. Tekanan dekat mana? Tekanan dekat dalam. Dekat sini. Ni tekanan P1. Ni tekanan P2. Itu tekanan. Yang ketiga, formula dia, apa dia? F sama dengan PA. A kat mana? Luas kelatan ni, luas ni A1. Luas ni A2. Okay, kalau kamu lihat, kalau kamu nak menghasilkan daya yang besar, kamu mesti bagi apa yang besar dekat dia. Untuk dapat daya yang besar, kalau kamu analisis gambar ni, okay, kenapa F2 tu jadi besar daya dia? Disebabkan oleh apa? Faktor apa? Beban. Beban ada ke daya? Daya tu beban lah. Memanglah daya tu beban. Cikgu tanya, kenapa dia dapat menghasilkan daya yang besar pada F2? Disebabkan oleh faktor apa? Keluasan. Keluasan ombor. Faham? Kamu bayangkan kalau terbalik, kamu letak yang ini kecil, yang ini besar. Okay? Kalau luas dia besar, kamu bagi daya yang hasilnya dayanya kecil. Sebab tu kau tengok sini, contoh kalau kita bagi, daya kamu bagi 1 Newton. Okay? Luas kamu bagi 1 meter square. Kalau luas ni, buat meter square, berapa daya terhasil? Congak. Tengok matematik. Daya 1 Newton, luas pada ombor 1 meter square, luas ombor 2, 10 meter square. Berapa congak-congak F2 nilai dia? Tak payah kira, congak je. Berapa? Congak je, kamu rasa? Berdasarkan colongatan saya. Berapa dia Ego? Tengok gambar tu. Daya 1 Newton, luas 1 meter square. Okay, yang itu luas 10 meter square. Berapa daya terhasil? Congak sebelum cikgu ajar. Entah cikgu. Kamu pernah belajar perkataan, belajar matematik, kadar terus, kadar songsang. Pernah dengar? Aduh, kau ni matematik lemah je. Kau ni matematik lemah sangat tau. Cikgu cakap terang tau. Kalau kau tak sedar diri lagi yang cikgu cakap ni, kalau kamu masih kekal buat bodoh matematik, kamu belajar matematik tiap-tiap hari tau. Pasal cikgu. Matematik pegang buku tiap-tiap hari. Ini nasihat cikgu. Kalau tidak nanti kamu menyesal. Faham? Nanti kalau kamu nak further study, kamu tengok matematik tak cukup bagus. Sebab tu kamu gelak-gelak. Kita gelak-gelak juga tau. Matematik, cikgu nampak kalau cikgu cakap macam ni kan. Tak tahulah kalau saja cikgu kami nak simpan kepandaian cikgu. Tak nak tunjuk kat cikgu. Kami nak tunjuk masa SPM. Yelah. Ben, berapa Ben? Saya tak tahu itu. Kamu ada 1 biji guli. Susah lah. Kalau sini 1, sini 10,
Ni 10 Newton dah dapat. Apa susahnya? Bagi 1. Sebab kamu kata tadi faktor dia luas. Kalau ni luas 1, ni 10, daya 10 lah. Sebab tu juga buat nilai simple. Supaya senang, congak je. Kalau kamu bagi daya 2, buat apa sini? Dapat 20. Betul? Dia congak senang tapi sebabkan kamu tak nampak. Sebab cikgu cakap, macam cikgu sebutlah, matematik kamu memang tahap gaban lemah. Betul-betul cikgu cakap. Tak nampak lagi kalau dapat A, Allah Alam. Kalau kamu masih kekal buat bodoh matematik, kamu susah dapat A. Itu je. Sebab tu cikgu sebut, fokus lebih pada matematik tiap-tiap hari. Buat matematik sebab SPM tetap ada, bukan tak ada kamu masuk, sebab dia tengok result apa kelas cikgu Faridah, ramai tak masuk. Tak tahulah tu dari kamu dah. Okey, ni contoh Okey, sekarang ni kalau pengiraan. Ni kerja. Ni ada 2 lah. Kerja, formula dia daya kali jarak. Okey, kerja. Kita nak buat kerja, satu lagi kerja dalam sains juga ada. Satu dia panggil distance ataupun dia panggil jarak, satu dia panggil apa? Kerja sains. Takkan tak jago tak? Ataupun cikgu duduk sesaran. Pernah dengar? Oh, pernah. Nah. Kan? Pernah. Jarak simbol apa? Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Jarak. Dia panggil apa? Distance. Distance. Sesaran dia panggil apa? Velocity. Bukan. Velocity adalah hal laju. Displacement. Ya, displacement. Tak, spelling dia tak pasti dah. Displacement. Okey. Ni dalam sains. Dia rasa kamu belajar dalam sains kan? Betul? Pasti dia belajar. Okey. Contohlah katakan. Kan? Contoh. Katakan mak kamu ini batu. Kan? Ni batu. Lukis batu. Dah tu. Okay, ni batu contoh. Lukis tak pandai. Kata batu lah. Lukis luar Okay. Okay. Batu ni pada tempat A. Mak kamu cakap, okay Izzat, ubah batu Zat pergi tempat B. Izzat pun pindah batu ni ke tempat B. Okay, ni tempat B. Tempat B. Okay. Ada kerja tak? Izzat buat kerja tak? Izzat buat kerja kita tak masa? Buat. Sebab apa buat? Sebab apa dia buat? Apa bukti mengatakan dia buat? Sekejap malas. Sebab ada apa sesaran. Batu. Sebab Sebab ada ada sesaran. jarak. Bukan, sebab ada jarak. Jarak tak sesaran. Maksud dia, batu tu ubah tempat tak? Ubah kan? So, maka Izzat dikira melakukan kerja. Okay, satu lagi situasi. Izzat angkat batu pada tempat A. Mak dia suruh pindah pada tempat B. Tapi dia angkat, orang tak cerdik kan. Dia angkat, dia pergi B, lupa letak kat B. Dia patah balik letak kat A. Kan, letak balik kat A. So, mak tanya, Zat kau dah buat belum? Udah mak, saya dah angkat mak. Mana ada? Udah mak, saya dah angkat. Maksud dia, kalau jarak dia tidak berubah, walaupun benda tu bergerak, okay, daripada A, dia bawa, dia pusing B, dia patah balik ke A. Kalau ikut logik dia, kalau A ke B 2 meter, okay, berapa jarak yang Izzat buat? 4. 6 Cepatan 6 meter. Ya bangang yang kau, ya Allah. Mana kan ada tandang kai? Kenapa cakap 6 tu? Memang fail betul matematik ni. Okay, sumpah tu 4. Okay, tapi sesaran dia sebenarnya adalah kosong. Tak ada, tak bergerak. Memang dia bawa tapi tak bergerak. Sebab tu kita tidak dikira melakukan kerja kalau tiada perubahan terhadap objek tersebut. Walaupun kau gerakkan dia tapi kau kembali tempat asal, dia tidak dikira melakukan kerja. Sebab tu pentingnya jarak. Ni satu lagi formula kerja. Yang kemudian kuasa. Berapa tenaga yang kamu perlukan untuk melakukan kerja. Kita kena ada power nak untuk buat kerja. So, kerja adalah, kuasa adalah kerja bahagi dengan masa. Ni sahaja 3 formula yang ada dalam pengiraan hidrolik. Okey. Boleh faham?
Boleh faham ke? Sekejap Boleh faham? Boleh. Okey. Sebab tu saya sebut. InsyaAllah. Kamu, cikgu nak, sebenarnya cikgu lebih pada, cakap macam mana Macam mana nak cakap Dia sebenarnya bergantung pada kamu tau. Kalau kamu tak nak, macam mana jadi, macam mana dia sebut dia semuanya bergantung pada kamu. Kalau kamu nak berjaya, kamu kena usaha lebih. Itu je. Okay, sekarang macam saya sebut kamu tak nampak apa yang di depan kamu So, tak ada pengiraan lah. Okay, pengiraan tak ada. Contohlah katakan cikgu buat soalan sendiri. Cikgu pergi pada kelas kit ni. Okay, cikgu buat kat sini lah. Kelas kit lah sekali. Okay, kamu buka kelas kit ni. Sekejap, kita beri contoh lah. Yang simple. Kelas kit, kod dia F5A 79Q. Buka. Kita nak buat soalan, on the spot kamu terjawab. Pada kelas kit. Ni, kod dia. Kita buat satu soalan simple je. Kita buat jawab simple je. Dah. Dapat kod nak F5A 79Q. Kita masuk dalam grup lah. F5A. Okay, F5A mana ke? F5A. Ada kat pin ke? Ada kan? Kena ada. Masuk kat pin lah. Okay, buka. Cikgu buat soalan. Sekejap. Cikgu buat soalan. Ada alamat keluar pula. Okay, cikgu bagi soalan simple je. Okay, sekejap Ni ke? Okay, soalan simple. Kecilkan sikit. Kecil. Okay, biasanya kalau soalan dia akan ada 2 umbuh. Okay, maknanya okay. Okay, cikgu lukis 2 umbuh. Yang pertama lukis 2 umbuh. 1 umbuh kecil, 1 umbuh besar. Okay. Yang pertama daya kat sini F1 sama dengan 2 Newton. F2 tak tahu. Okay. A dia bagi 2 meter square. A1. A2 dia bagi 6 meter square. Pertama dia suruh cari tekanan P. 1. Okay. Yang kedua dia suruh cari daya pada F2. Daya F2. Okay, buat. Simple. Satu soalan tu dah pergi kelas. Buat sekarang. Kita nak tengok. Cikgu buka. So, boleh nampak orang tidur ke tak? Okay, buka semua kan? Yang last sekali. Yang paling akhir. Yang paling akhir. Penghujung. Nombor 78, 79. Okay, yang dah buka. Alif dah buka. Aimiro buka. Amma buka. Amsyah buka. Azam dah buka. Fendi tak buka lagi. Azim tak buka lagi. Ben tak buka. Ben ada 2 dah. Keluar balik. Faris buka. Data tak okey. Apa? Saya tak boleh buka kelas. Kenapa? Kamu. Saya salin Salin. Hantar apa Telegram macam cikgu. Ilham tak buka lagi Ilham. Okay, boleh buat. Kita tengok. Ishraf dah conteng atas tu. Kenapa? Cepat. Siapa lagi Imran ada 2. Dia buat Ramadan tak ada. Ramadan. Cepat contoh kita tengok. Mumin ada. Mumin. Nasrul buka. Nabil tak buka Nabil. Iskandar tak buka. Tak boleh buka tu. Tak ada buka lagi. Tak perlu lagi. Tak nampak lagi. Putra dah buka. Ataupun kamu dah buka. Dia bukan dia sampai lambat ke cikgu kot. Okey, buat sekarang. Tengok. Yang tengok siapa dah buat. Siapa boleh buat? Okey, si Amar dah conteng dah. Cepat. Siapa buat ni? Ni apa yang si Azam conteng? Cepat buat. Paling kurang dapat jawapan
Kamu tadi pakai apa, Amar? Pakai jari ke Komputer pakai mouse. pakai mouse? Ni tak gerak ni. Aku tak nampak gerak lagi ni. Alif? Oh Alif? Tak nampak gerak lagi Alif? Oh Alif? Ya cikgu, ya cikgu. Tak nampak gerak lagi. Sekejap cikgu, saya Cepat phone saya ni lah. gila. Alah, kau pakai ni pun boleh keyboard tu. Kan? Kau juga cikgu masuk nama cikgu Pakai keyboard pun boleh. cikgu? Apa dia? Yang ni. Aha. Ni mana satu? Yang pink kat atas tu. Yang pink kat atas. Ha? Ni. Yang ni. Tablet ni. Kan ni yang cikgu dah pink ni. Oh, yang terus Okay. Ben dah siap awak. Okay, kalau payah nak tulis, kamu tulis atas kertas, kamu tampal dekat tu. Kalau susah nak tulis kan, contoh kertas, ambil gambar, tampal kat situ. Contoh macam Ben buat ni, nanti dapat jawapan pula. Faham? Kalau susah nak tulis, kalau payah sangat, tulis atas kertas, tampal kat atas dia. Dia nampak lagi senang. Tulis atas kertas. Ni dah tulisan punya gambar besar. Baris ni, 2 per kali. Kalau susah sangat tu juga, tulis atas kertas, tampal. Dia lagi senang kan? Tulis atas kertas, tampal. Nak senang nampak tampal, kalau satu ni susah, cikgu buat F2 tu, cikgu buat page index. Kau tampal dulu. Kalau takut nanti susah kan? Apa nampak macam kecil sangat. F2, cikgu buat cari F2. Cuba sini cari. Pasal apa cikgu? Last sekali, belakang sekali. 9. Ya, last sekali. Okay, yang ni cikgu buat. Yang kedua, cikgu pecah. Kamu tulis atas kertas, kamu sampai senang. 2, cari F2. Dah. Cikgu padamkan yang 79 ni, yang cari F2 ni cikgu padamkan. Supaya kamu senang tampal. Nak tulis kan payah. Kan? Kamu tampal. Okay. Tampal je, tengok. Tampal. Lagi senang. Tulis atas kertas. Ambil gambar. Tampal. Page 79. Okay, boleh tampal. Cikgu dah ni. Ni Amar, tampal. Tulis atas kertas, tampal. Buruk benar rupanya. Sebab Ibrahim senang. Tulis atas kertas, Ibrahim cari kertas sikit, tampal. Ni dah apa-apa je dah. Dengan unit tak ada. Senang buat tampal kot. Tampal. Cepat. Kita tunggu. Okay, Ibrahim dah siap. Cuma nampak Ibrahimnya. Cuma Ibrahim tulis unit Ibrahim. Tulis unit. Kalau force Newton. Tulis unit Muhammad. Kalau daya Newton. Kalau tekanan Pascal. Okay lah. Tak nampak pun gerak yang lain ni. Buat lagi tak pun. Kai buat Kai. Cikgu nak masuk untuk band je. Cepatlah buat ke tak ni korang ni. Masuk untuk band kelas skip. Dan band juga attach untuk kamu. Bukan band satu je. Continue.
Ben 79. Upload. Ben open. Finish. Tak ada siapa nak tampil. Kan senang tampil. Kalau susah tulis. Nabil. Kamu buat tak Nabil? Nabil? Tak ada. Oh, Nabil. Oh, atas sikit. Tu cakap kalau susah, tu dah kertas. Lagi cepat juga rasa daripada kamu tekan key kan. Rasa lagi susah. Macam tu retest untuk band. Senang je. Satu lagi band. Tak betul. Okey. Band dah. Kamu tulis. Lagi senang juga tampal. Saya asyik blackout sebab ada orang. Asyik cikgu masih asyik blackout sebab ada orang repair rumah. Saya pakai wifi tu susah sikit guna internet. Yolah. Okey, boleh kah? Kalau tak boleh, cikgu nak ni sebagai pintu rumah boleh? Ni? Ya dah. Buat. Dah 12.30. Siapa dah siap? Okey, cikgu tunjuk jawapan ni. Cikgu ambil seorang. Cikgu ambil Ibrahimnya. Okey. Cikgu ambil Ibrahimnya, cikgu semak dia punya. Okey, tekanan satu Ibrahim, pastikan sebab dalam exam kamu kena bagi tahu P ni P apa. Mana yang cikgu punya ni? Tak tulis pula. Ni P ni P apa? Kamu bagi tahu. Nanti dia tak tahu. P apa? P1. F apa? F1. A apa? A1. Okey. 2 Newton. Ni tak boleh tulis ni lah. Tulis. Unit dia Pascal. Ni unit dia. Ataupun singkatan dia PA. Ni cari tekanan. Satu. Ini senang sebab apa? Kamu tak payah bagi luas. Tak payah cari luas sebab luas dia dah bagi memang dalam unit meter square. Kamu tak payah cari luas. Nanti hari besok cikgu akan bagi form soalan yang berkaitan dengan kena cari luas dulu. Okay, yang kedua, ini apa ni? Ibrahim ni apa ni Ibrahim? Yang apa ni? 1. Ibrahim Cikgu, tengok kat 80. Saya ada buat yang baru. Benda P80. Okey. 1P F2. 1P ni apa ni? 1P ni apa? Terbalik. P1 macam ni. Sama dengan F2 bagi 6. Entah, cikgu tak faham formula. Okey, yang terbalik, okey. Cara nak buat dia, kamu masuk formula balik. Masuk formula. Okey. F2, tak apa, jangan panjang kau jangan faham tau. Nak cari F2, kita buat formula balik elok. F2 sama dengan P darab dengan A2. Okey. Lepas tu kamu dapat 6 daripada mana? Dia tak faham kamu punya ni, tapi jawapannya betul. Jawapannya betul ke tak? F2 sama dengan P berapa? 1. A berapa? 6. So jawapan dia 6 Newton. Jawapan betul. Cuma kaedah kamu juga tak faham. Kamu macam mana? Tak faham. Okey, ada boleh nampak tak? Cikgu beri contoh ni. Boleh, cikgu ulang balik. Okey. Cikgu ulang balik. Tekanan formula dia P1 sama dengan F1 bagi A1. Dapat daripada mana? Asalnya adalah F1 sama dengan P1A1. Kemudian ditukarkan jadi sebab kita cari pressure P1 sama dengan F1 bagi A1. So masukkan nilai F1 2, A1 pun 2. So dapat 1 Pascal. Ini pressure.
So page yang kedua. Okay, P2A2. Formula dia F2P2A2. Sebab P1 adalah sama dengan P2. Sebab tu nilai dia 1. A26. So daya pada ni adalah 6 Newton. Bermaksud kamu bagi 2 Newton dekat sini. Yang terhasil di sini adalah 6 Newton. Disebabkan, sebab tu kamu tengok kan, kita tekan brake kereta, sikit tekan tapi daya yang kena pada disc brake dah besar. Sebab dalam kereta kalau kamu nampak ada satu macam mangkuk hitam. Nampak tak? Mangkuk hitam, kamu buka bonet kereta bapak pegang, ada macam mangkuk warna hitam dekat tepi tu. Ni adalah silinder untuk dalam pedal tu ada pedal kecil kan. Ni silinder besar. Sebab tu dia kena besar. Lagi lori ni lagi besar. Kalau tidak, kalau dia buat kecil, kamu kena pijak, kamu kena diri pijak bawa kereta berhenti tau. Sekarang ni kita pijak sikit berhenti kan. Sebab kan dia buat diameter di bahagian brake tu besar. Supaya kamu tekan sikit pada pedal tapi kena pada tombol satu lagi tu besar. Sama macam ni. Kamu bagi 2, yang kena sini 6. Okey. Faham? Boleh ke? Boleh. Okey, tolong siap-siap tolong tulis nanti . Besok cikgu akan sambung, kita akan buat pengiraan. Okey, besok kita bincang 4 pengiraan je untuk bab daya ni. Sebab juga ada banyak soalan tentang daya. So besok kita akan bincang supaya kamu lebih faham. Sekarang ni mungkin kamu tak berapa nak faham. Boleh Nabil? Okay, Nabil? Cantik lagi Nabil ni. Daripada tadi sampai sekarang P je. Okay. So, ada soalan? Sebelum kita habis, macam juga sebut buatlah untuk